Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kembali bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Bersama dengan saya Ani Mizati. Macam biasa, kita di Sembang LZS akan bawakan pelbagai topik dan juga informasi terkini berkaitan dengan zakat. Jadi hari ini kita di luar di kawasan. Sebab apa? Sebab kita nak bawakan kepada anda semua satu cerita tentang seorang asnaf yang sempat kita santuni untuk berkongsi pengalaman di mana mereka ini terlibat dalam keadaan banjir pada tahun lalu. Jadi apakah yang dibantu oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri dan bagaimana situasi terkini mereka dan apakah persiapan untuk menghadapi banjir yang dikatakan mungkin akan berlaku ini. Jom sama-sama kita dengarkan pengalaman mereka. Sembang LZS, destinasi zakat anda kembali akan menyantuni asnaf yang berada di kawasan seperti mana yang anda dapat saksikan. Saya bersama dengan salah seorang penduduk di kawasan Bukit Lancung. Di mana ini sebenarnya merupakan kawasan yang ditenggelami air banjir pada fenomena banjir tahun lalu dan pastinya banyak pengalaman yang akan dikongsikan. Dan kenapa sebenarnya kita ke sini menyantuni Abang Mat? Kita nak tahu pengalaman dan juga apakah jenis bantuan yang dibantu oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri. Assalamualaikum Abang Mat. Ya, Abang Mat ataupun nama penuhnya Encik Mat Desa Hashim. Mat Desa Hashim ni juga kabarnya dah berada di sini, dah duduk di sini menjadi penduduk selama 30 tahun ya? 30 tahun, Masya Allah. Jadi pastinya pengalaman yang begitu luar biasa untuk dikongsikan kan selepas fenomena banjir itu. Tapi sebelum tu mungkin kita nak kenal dulu juga dengan Abang Mat kan. Macam mana Abang Mat mungkin nak ceritakan umurnya berapa lama tinggal di sini dan berapa ramai tinggal di rumah ini? Saya masa masuk ke sini tahun 91. Okey. 91 lebih kurang 35 tahun dekat. Saya duduk kampung Bukit Lancung ni. Ya. Jadi masa banjir itu pun kita pun tak sangka kan. Yalah. Ini bukan kawasan banjir pula kan? Bukan kawasan banjir pertama kali. Pertama kali itu jadi masa tu kita mengelabaklah masa banjir kan. Apa pun tak ready lah. Apa tak ready semua tak menyangka pun. Pasal kita duduk kat Bukit Lancung ni dengan anak isteri dah 7 orang kan. Anak dah 7 orang. Semua memang tinggal satu rumah. Memang satu rumah. Jadi masa banjir itu pun semua ada kat rumah ni lah. Masa banjir itu memang ada. Tapi dia orang pergi kerja kan. Yalah. Tinggal kita satu orang. Satu orang. Apa mak seorang masa seorang. banjir tu? Masa banjir kita seorang. Dia orang tak boleh masuk, macam terkepung lah. Kawasan ni pun dah semua dah naik air kan? Jadi tak ada akses untuk masuk ke sini. Tak ada. Okey, kawasan rumah Abang Mat ni sebenarnya dekat bahagian hujung juga Ya. Jadi kenderaan, rumah habis semua? Habis. Lepas tu air parat mana? Air lebih kurang dalam 10 kaki dekat. Habis lah ni nampak bumbung je. Nampak bumbung dia tinggal. Ya. Lama tak dia nak surut masa tu? Lebih kurang dalam seminggu lah. Ya Allah. Banjir tu. Jadi kerosakan yang dialami hampir keseluruhan lah rumah ni. Ya, rumah ni. Jadi dapur ni dah pecah habis lah. Dah pecah. Jadi pusat zakat lah. Bantu lah. Itulah datangnya pusat zakat masa tu. Dan pada ketika itu memang pusat zakat datang ataupun memang Abang Mat yang menghubungi mereka ke macam mana? Tak ada pusat zakat datang. Dia orang datang tengok, dia orang tengok. Memang betul lah. Jadi daripada situ apa bantuan yang diberikan? Dia buat lah. Dia sambung tengok yang mana pecah tu. Dia sambungkan dapur-dapur tu mana. Itu. Maknanya yang bahagian pecah daripada belakang. Kawasan dapur dan sebagainya. Yang depan ni okey lagi. Depan okey lagi. Masa air surut tu kira nampak ni lagi lah. Kesan-kesan dia tu ada juga lagi sikit dia kan? Ada tambahan yang lain maknanya selain daripada dapur tu. Dapur tu diubah suai habis. Ya, dia ubah suai habis. Dapur tu. Pasal dia pecah dah. Jadi pusat zakat lah. Bantu lah. Lebih kurang dalam 31,000 ke lebih kurang tu lah. RM31,000 juga ubah suai untuk dapur tu sahaja. Jadi barang dalam rumah ni semua saya buang habis lah. Mana tak boleh pakai rosak, meja apa. Itu. Memang dah tak boleh pakai dah kan sebab banjir kali ni dia dengan tanahnya dengan minyak. Dengan minyak.
Itu. Masa tu kerja-kerja pembersihan dilakukan macam mana Abang Mat? Jadi anak-anak lah bantu, kawan-kawan bantu bersihkan. Apa cabaran yang paling dirasai sekali semasa? Memang kita tahu dah jadi bencana tu memang dah mencabar dah. Tapi yang paling sukar, adakah waktu pembersihan tu ke ataupun waktu nak menunggu air tu turun ke? Saya masa tu nak menunggu air tu turun lah. Jadi masa tu lah. Kita tengok macam mana rumah, macam mana barang-barang. Yalah. Rumah yang telah dibina kan lebih 30 tahun tinggal kat sini, bila melihat kepada semua barang-barang tu yang telah pun terpaksa dibuang dan sebagainya, masa itulah perasaan yang mungkin boleh dikongsi dengan kita bersama. Macam mana Abang? Masa tu kita macam sedih lah. Ya. Jadi barang-barang hak mana-mana kita simpan tak boleh pakai. Jadi masa lepas tu Pusat Zakat tu dia bagi dalam 4,500. Itu untuk apa? Khas untuk? Untuk beli-beli barang lah. Maknanya beli balik perabot, beli balik meja. Mana-mana. RM4,500 dapat. 4,500. Itu je. Jadi lengkaplah juga. Macam mana RM4,500 tu dapat tak membantu untuk mengisikan balik rumah Abang Mat masa tu? Kira bolehlah beli pakaian, baju apa balik. Baju semua dah tak boleh pakai? Tak boleh. Dia paksa minyak. Itu je. Kalau minyak ni kita nak pakai pun dah. Macam mana nak basuh pun dah tak boleh dah. Macam mana nak basuh tak boleh. Kalau macam baju-baju putih pun semua dah. Dah tak boleh pakai, semua buang lah. Kita juga nak tahu kondisi Abang Mat sendiri. Macam sekarang ni kan kita nampak kaki yang dipakai ni dan sebagainya. Apa kondisinya? Macam mana boleh jadi dan sebagainya? Mungkin Abang Mat nak kongsi dengan kita situasi masa tu jadi dulu saya menjaga. Ya, lepas saya menjaga saya kena tahun dalam 80. 80 saya kena. Jadi macam kaki ni reput. Ya, dia bukan kecil mana. Iya. Bukan kecil mana. Jadi memang dia reput. Dia reput jatuh isi ni dia tangga. Lepas saya masuk gunung. Masuk gunung? Saya duduk kat gunung 3 tahun. Gunung Senyum Temeluk. Okey. Jadi saya bubat cara dalam. Jadi kaki ni elok balik. Lepas tu saya balik dalam masa 3 tahun. Saya masuk setahun lagi. Bawa anak bini masuk. Masa tu anak 2. Okey. Saya duduk kat gua. Saya ubat sendiri. Barulah baik sembuh yang dah tak ada apa-apa. Memang. Jadi ini antara dah berapa lama pakai kaki palsu ni? Saya pakai kalau ikut kira tahun 90. Oh, dah sepanjang duduk sini jugalah. Sepanjang duduk sini jugalah kaki. Masa tu saya buat sendiri. Kaki. Saya buat sendiri kaki. Lepas tu baru saya mohon Pusat Zakat. Okey, lepas tu baru Pusat Zakat bantu dengan adakan memberi kaki palsu ni. Jadi pertama kali yang ni lah. Yang Pusat Zakat bagi tu. Tapi okeylah elok pakainya apa semua. Ya, elok pakai. Ni bergantung tapi, membantu jugalah. Kira dah. Yelah, dah ini pecah-pecah. betul lah kan, usia dia pun dah lama juga kan, cuma masih lagi boleh dipakai. Boleh. Okey, kita nak tahu juga tentang keluarga dan juga kan sekarang ni duduk dengan isteri dan juga anak-anaknya. Jadi macam mana persiapan selepas ini, sebab musim banjir kembali semula ni kan. Kita dapat tahu yang kita pun dapat amaran yang beberapa kawasan yang mungkin akan terlibat lagi dengan keadaan tu. Tapi saya pun berhati-hati. Ya. Macam kita barang-barang penting tu kita simpan lah. Ya. Macam mana cara penyimpanan dia, sebab ni air naik sampai bumbung kan. Kita bawa keluar ke mana-mana tempat. Dah siap-siap dulu pergi tempat yang tempat yang tinggi lah. Itu. Kereta semua? Kereta memang dah tenggelam ni sebiji. Habis. Jadi Kia tu sebiji. Habis juga? Habis. Habis betulkan semula semua 100%? Tu betul lah, anak tu betul sikit-sikit. Sekarang dah boleh pakai balik lah? Tak boleh pakai lagi ni. Ni tak boleh pakai lagi? Tak boleh pakai lagi. Banyak lagi barang ni. Habis Yang satu lagi kereta boleh pakai? Yang satu lagi boleh lah jalan-jalan. Boleh pakai dah. Alhamdulillah. At least satu jugalah ada. Satu yang boleh bergerak tu. Kerugian-kerugian lain, motor? Motor memang 5 biji tu memang anak prepare sendirilah. Itu je. Yelah, lepas banjir tu lama juga kan, banyak juga kos yang diperlukan tu untuk baiki banyak semua. Juga.
Lebih kurang pun dalam kalau kereta pun dengan motor pun dekat 20-30 ribu tak lari. Yelah, Tapi untuk sikit-sikit lah. betul. Dan itu sahaja transport dan juga ataupun kenderaan yang ada kan untuk membantu menguruskan urusan harian kita kan. Abang Mat umur berapa sekarang kalau saya? Sekarang 65. Masya-Allah. Isterinya? Isteri dalam 50 lah. Okey. Jadi selepas ini apakah mungkin yang boleh dikongsikan kepada mereka di luar sana, sebab dalam tak nampak kan Abang Mat kan, kita ni bayar zakat, kita rasa macam sebab benda tu wajib kan Abang Mat. Tapi sebenarnya inilah saluran dia, dapat bantu Abang Mat, dapat bantu penduduk kampung di Lancung ini untuk mereka survive semula apabila mereka dah diberikan kategori asnaf fakir atau miskin kan. Jadi Abang Mat mungkin nak sampaikan kepada mereka lah, sama ada ucapan terima kasih, sama ada mungkin kesedaran buat mereka yang bantu ni. Inilah tapi duit kita ni. terima kasih banyak-banyak lah Pusat Zakat. Jadi dia bantu untuk yang orang susah-susah. Dan mungkin mereka kat luar sana yang ingin bantu kan. Ingin bantu tu, bantulah Pusat Zakat. Dah. Menyalurkan kepada Pusat Zakat. Jadi Pusat Zakat salurkan kepada Abang Mat dan juga mereka yang juga ni kan. Abang Mat asal mana? Saya Kedah. Kedah. Tapi dah lama duduk di sini. Dah lama. Okey, selepas apa yang dilalui oleh Abang Mat sendiri kan, kita melihat kepada mereka yang membayar duit zakat ni, inilah sebenarnya saluran yang diberikan kepada mereka yang seperti Abang Mat sendiri. Kita bayar ni kita rasa macam sebab wajib je, tapi sebenarnya banyak bebanan yang dapat dikurangkan kepada Abang Mat sendirilah, terutama sekali mereka yang menerima. Apa yang ingin disampaikan kepada mereka di luar sana? Yang di luar sana tu patut dia salurkan ke Pusat Zakat. Jadi Pusat Zakat salurkan ke orang susah-susah, bantu macam pakai miskin gitu. Tu kan nampak perginya ke tempat yang betul lah insya-Allah kan. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Seperti mana yang anda dapat saksikan dan juga perkongsian daripada Abang Mat sendiri, inilah antara asnaf yang kita sempat santuni di kawasan yang juga terlibat dengan banjir besar pada musim yang lalu. Jadi kita akan ke lokasi yang seterusnya bersama dengan seorang lagi asnaf yang dibantu oleh Lembaga Zakat Selangor sendiri. Kalau nak tahu siapa dan apa pengalaman yang nak dikongsikan, teruskan bersama dengan kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Kalau di awal tadi kita dah bawakan perkongsian ataupun pengalaman daripada Abang Mat sendiri, bagaimana pengalaman dia semasa keadaan banjir itu berlaku di Bukit Lancung. Kini kami dalam masa setengah jam je kita dah sempat ke sini, iaitu Kampung Seri Aman di Puchong. Kita bersama dengan salah seorang juga mangsa banjir dan juga asnaf yang dibantu oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Assalamualaikum Puan Rabiatul. Terima kasih menerima kunjungan kami dan juga kru Sembang LZS. Kita sebenarnya dekat depan rumah Puan Rabiatul ni. Kawasan yang lapang, masya-Allah. Ada pula pokok rambutan kat atas tu kan. Kita di bawah pokok ni. Pastinya ini satu momen yang berharga buat kami sebab kita nak jadi perantara untuk sampaikan pengalaman kepada penonton-penonton di luar sana. Sebelum tu mungkin kita nak berkenalan. Kenalkan diri Puan Rabiatul terlebih dahulu. Silakan. Saya Rabiatul Adawiyah binti Nafiah. Memang asal dari Puchong Selangor lah. Saya memang berasal dari Puchong Selangor. Saya duduk sini dah lebih kurang 16 tahun. 16 tahun, masya-Allah. Dalam masa 16 tahun tu memang berapa kali banjir ke memang kali pertama tu lah? Itu kali pertama lah. First time. Itu yang rasa macam terkejut juga sebab tak pernah banjir kan, tiba-tiba air naik yang laju naik air. Kira macam terkejut jugalah first time kan, tak pernah kena kan. Betul. Kawasan rumah Puan Rabiatul ni sebenarnya dia macam ke bawah bukit sikit kan. Dia macam ada ke bawah, bawah sikit kan. Yang sebelah sana tu dia di atas. Dia tinggi, jadi macam mana mungkin boleh kongsikan pengalaman ketika tu, boleh flashback balik apa yang terjadi Puan? Masa mula air baru masuk tu memang sempat kami ambil cuma file je lah, file penting kan, untuk bawa keluar, bawa lari dulu pergi depan rumah abang. Sebab rumah dia tak kena tinggi sikit. So apa yang penting-penting sempat kami selamatkan dulu, suruh anak-anak ambil barang-barang mana yang penting je, bawa pergi sana dulu. Sebab air handphone masuk ke apa semua? Handphone semua sempatlah ambil juga. dulu. Berapa lama masa tu air dah naik tinggi?
setengah jam. Kan, masa tu memang taburan hujan yang agak luar biasa sebab kan. dia dengan hujan, dengan air yang naik dengan hujan sekali masa tu. Yelah, sebab betul. masa tu air naik pukul 1 pagi. So memang waktu kita orang nak tidur pun berjaga-jaga. Sebab tiba-tiba air terus naik. Yelah, dia hujan dah 2 hari berturut kan. Dia tak berhenti masa betul. tu. Lepas tu hari ketiga tu dah memang semua banyak kawasan yang kita nampak dah naik kan. Dah dinaiki air banyak. So bermula ingatkan tak kena lah sebab memang depan je kena. Depan dah naik air kan. So ingatkan sini tak kena lah kot. Sebab petang memang kita orang semua pergi depan tengok air banjir kat depan. Tak ada ni lah sebab depan memang dah biasa banjir. Yelah, tak jangka pula sini boleh naik kan. Kan. So macam lengah-lengah macam pukul 8, pukul 9 tu tengok okey lagi, tak ada apa lagi. Lepas tu pukul 12 lebih tu dah start tengok air kat belakang. Dalam rumah kat belakang dia dah start naik dari belakang. Lepas tu tiba-tiba masuk dari depan sikit, sekejap tak sampai setengah jam air dah. Dah tinggi dah masa tu kan. Masa rumahnya tu tutup paras tingkap katanya. Paras sampai tingkap jugalah. Jadi apa antara kerugian Puan yang dialami masa tu? Yalah, sofa, barang-barang kira macam apa, sofa, katil-katil semua, habis almari tak boleh semua pakai dah lah. Memang habislah semua almari-almari dia yang kat dapur pun semua habis. Sebab dia kena air kan, kembang. Habis semua. Ada yang dibaiki, dibaik pulih dan sebagainya untuk kalau kita katakan tentang rumah ni? Maksudnya barang-barang repair ke, kena dibaik pulih semula ke, pintu yang pintu-pintu lah, maksudnya yang dibaik pulih oleh zakat semua, pintu, atap-atap. Lepas tu adalah sebab yang ditambah bilik kan. Sebelum ni bilik tu naik plywood je. Okey. So masa zakat datang cek semua, dia cakap tak apa kita naikkan batu terus lah sebab dia kayu je kan. So lagipun masa dah kena banjir tu dia dah habis dah, hancur dah juga kan. Itu yang mana yang apa ni mana yang patut di repair lah semua. Alhamdulillah. Yelah, sebab cabaran demi cabaran dialami oleh setiap keluarga kan, terutama sekali mereka yang ada kat sini. Alhamdulillah Puan Rabiah tu tadi cerita sempatlah juga pergi rumah abang kat depan tu kan. Sebenarnya buat penonton, rumah abang tu dia macam tinggi sikit je daripada sini. Kalau sempat kita bolehlah tunjukkan kawasan dia kan. Tapi kawasan yang lapang sebegini, yelah sangat indah bila kita melihat pada ketenangan dekat sini kan. Bila dilanda banjir tu mesti perasaan tu agak ralat kan. Tak tahu nak cakap lah, memang terkejut kan. Tak sangka boleh banjir. Lepas tu kita barang-barang dalam sendiri dengan anak-anak. Lepas tu barang-barang semua habis. Memang terkejut sangatlah benda tu. Benda tu jadi sekejap kan, sekejap mata. Memang nak kata sedih, memang teruk lah juga. Dengan diuji sebagai seorang ibu tunggal kan, menjaga anak-anak, 4 orang anak, pastinya bila kita bercakap tentang kesusahan je, satu je yang terlintas je kan, apa yang perlu dilakukan, kita lakukan sebagai seorang ibu kan, nak tak nak. Puan mungkin boleh ceritakan sikit macam mana dan arwah suaminya meninggal pada tahun 2019 ya? 2019 bulan 11. Arwah sakit kanser darah, leukemia. Dia sakit tak lama lah. Bulan 2, 2019 tu bulan 2 dia sakit. Bulan 11 tu dia meninggal lah. Apa yang buatkan Puan mengalirkan air mata tadi bila saya bercakap tentang keadaan banjir ni? Apa yang buatkan sangat sedih yang dirasai? Tak tahu nak cakap. Boleh berkongsi juga lah kadang-kadang dengan kami. Mungkin kita tak memahami yang sebenarnya situasi itu, tetapi mendengar yang menjadi seorang pendengar ni mungkin sedikit sebanyak dapat mengurangkan apa yang dirasai kan. Yang paling dirasailah, terkesan betul-betul dengan keadaan banjir dia. Apa dia? Yelah, barang-barang semua habis kan. Banyak barang-barang yang rosak. Kita nak kena beli balik. Nak kena apa? Mana yang dapat kami baiki semula, kami baiki. Yang tak tu terpaksalah beli lain. Masa tu Puan seorang lah yang menguruskan semua ni? Adalah abang saya ada tolong. Sebab abang saya yang ni memang selalulah ada kat sini. Masa yang banjir itu pun kebetulan dia memang ada kat sini. So dia yang bantu kami semua. Anak-anak masa tu dekat mana? Sekali lah dengan kami. Adalah kat kawasan rumah, siapa semua. Jadi masa tu
kena pergi ke pusat pemindahan sementara? Tak, kami duduk depan ni je sebab abang saya tak pindah lagi. So kita orang duduk rumah dia lah sementara, dengan yang ada jiran sebelah ni pun sekali duduk tumpang sekali kat sini. Sebab mana kita orang yang lorong rumah ni semua dah tersangkut kat dalam ni, tak boleh keluar. Yelah, kawasan ni semua dah tak semua ada dah apa, akses dah. Orang masuk pun semua kan? pakai bot je. So kita orang yang lorong ni, mana yang duduk dalam lorong ni semua macam terkepung kat sini. So tak dapat nak keluar. Mana yang ada yang apa, suaminya sakit pun duduk dalam kereta je, parking tepi. Masa tu lama tak tunggu pihak untuk menyelamatkan? Dia orang lepas pada penihar tu, besok pagi tu dah orang start pergi dekat ni, sebab dekat sini ni sekolah agama ni ada buat untuk penempatan banjir kan. Yang mana yang tak dapat nak ni, rumah yang dah habis tu ke sana lah. Sebaiklah alhamdulillah lah, kami masih ada lagi rumah abang dia tak duduk sini lagi. Yelah kan, so alhamdulillah. adalah tempat kami. Adalah tempat. Kalau tidak macam mana nak berteduh pada ketika yang air tak turun-turun dan sebagainya kan. Okey, kita nak cerita juga tentang bantuan yang disalurkan kan, bersama dengan penonton semua. Untuk pengetahuan, Lembaga Zakat Selangor adalah juga datang untuk memberi bantuan ya. Mungkin boleh kongsikanlah apa yang mungkin mengurangkan bebanan yang dialami oleh Puan Rabiatul sendiri semasa keadaan itu berlaku. Syukur alhamdulillah lah, banyak dapat bantuan dari lembaga zakat kan. Adalah keperluan yang kita boleh beli, banyak bantuan macam keperluan sekolah pun kan, habis masa banjir semua habis. Sebaiklah dapat bantuan sekolah, alhamdulillah lah. Anak-anak semua sekolah lagi kan. Betul. Kira kurang lah, ringan sikit lah beban. Anak akak umur 16, 14 tahun, 10 yang kecil. 11, 10. 11, 10. Jadi semua tu memang di bawah jagaan akak sebagai, sebelum ini yang mendapat bantuan daripada pihak Zakat Selangor, arwah suaminya. saya. Kemudian apabila akak sebagai breadwinner ataupun ketua keluarga, akak yang dapat bantuannya. Bantuan bulanan dapat tak? Bantuan bulanan, bantuan raya dengan bantuan sekolah lah. Dapatlah kurangkan sikit kan? Alhamdulillah lah, dah kurang lah sikit beban kita kan. Kurang-kurangnya ada juga tambahan. Ya. Akak buat apa sekarang untuk menyara keluarga? Kalau mungkin saya boleh bertanya. Sebelum ni bawa Grab, tapi sekarang saya jarang bawa Grab sebab bawa budak sekolah kan. Just ambil budak sekolah, kebetulan ambil anak, ambil sekali budak sekolah mana yang ni memang parents nak ni. So ambil budak sekolah, sambil tu kalau macam ada orang booking, macam Grab jugalah orang booking nak pergi hospital ke apa, so saya ambil job tu. Kira buat job sambilan lah. Keadaan itu boleh membantu mengurangkan banyak? Alhamdulillah lah, boleh lah. Mak ayah akak? Tak ada dah. Jadi memang duduk dengan abang kat sini? Saya duduk sini dengan anak-anak. So yang ni depan ni abang saya, depan sana abang yang sulung. Memang akak asal sini kan? Memang asal sini. Okey, kepada mereka di luar sana yang nak mengetahui inilah kemanisan membayar zakat ni kan, dapat membantu salah seorang individu seperti Puan Rabiatul ni kan. Apa yang akak mungkin nak ucapkan kepada mereka yang melaksanakan zakat, yang mungkin ada sebelum ni tak pernah membayar, bila mendengar perkongsian daripada Puan Rabiatul ni, ada terdetik hati untuk menyalurkan melalui zakat? Alhamdulillah, terima kasih banyak pada yang penyumbang zakat, kerana dapat meringankan beban kami yang kurang kemampuan ni kan. Syukur alhamdulillah lah. Terima kasih kepada semua yang banyak membantu. InsyaAllah. Itu dia sedikit perkongsian. Terima kasih Puan Rabiatul. Kami di sini sangat berbesar hati kerana dapat berkunjung ke kawasan yang begitu tenang dan indah. Inilah, kalau kita duduk kat sini kita rasa macam sayangnya kawasan ini ditenggelami banjir kan, tapi itulah hakikat dan juga realiti yang berlaku. Kita doakan agar kali ini tidak terkesan, fenomena cuaca tidak terkesan di kawasan ini. Amin insya-Allah. Dan kita doakan yang terbaik untuk Puan Rabiatul. Semoga terus kuat menjadi seorang ibu tunggal, membesarkan 4 orang anak. Kita nak sambung, mana tahu dapat untung-untung rezeki hari ni dapat makan rambutan kat sini kan. InsyaAllah. Rambutan semua dia tengah merah-merah lagi ni. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti perkongsian kami pada hari ini. Daripada awal tadi sehingga ke saat ini, perkongsian 2 asnaf yang dibantu oleh pihak Lembaga Zakat Selangor sendiri. Teruskan menyokong kami di Sembang LZS, destinasi zakat anda. Dan kita harapkan agar anda sempat melayari www.zakatselangor.com.my untuk pelbagai perkongsian dan juga informasi terkini berkaitan dengan zakat. Sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum.